Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Baik, petang ni kita ada lagi satu buku yang baru saya terima daripada rakan-rakan di Balai Ilham. Sebuah buku baru, panas lagi. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh para sarjana, khususnya sarjana di negara kita yang bertajuk Colonialism in the Malay Archipelago. Sebuah buku yang pada saya cukup tepat pada ketikanya dihasilkan dan diterbitkan. Satu buku yang cukup baik dan menarik, wacana baru berkaitan dengan ketamadunan bangsa dan orang Melayu khususnya di Nusantara. Baik, ini adalah sebuah buku yang harganya RM69 sahaja. Buku ini pada saya satu harga yang murah dengan apa yang ada di dalam buku ini. Pemikiran-pemikiran besar yang membicarakan soal masyarakat Melayu, khususnya orang-orang Melayu pada era ataupun di waktu-waktu abad yang ke-15, ke-16, 17 sehinggalah sekarang. Baik, buku ini dibahagikan kepada 13 bab utama. Antara topik-topik yang menarik atau tajuk-tajuk yang menarik yang saya fikir dalam buku ini adalah berkaitan misalnya membicarakan tentang melihat semula sejarah dalam budaya masyarakat Melayu dan ketamadunan Melayu hari ini. Satu proses retrospektif untuk melihat bagaimana budaya dan tamadun Melayu berkembang pada waktu dulu dan melihat bagaimana dan apakah bentuk budaya dan tamadun Melayu pada hari ini. Kemudian dalam bab yang lain dibicarakan tentang hubungan Nusantara, khususnya Kepulauan Melayu, Tanah Melayu dengan masyarakat daripada penjajahan, misalnya daripada Portugal, daripada Belanda, kehadiran masyarakat ataupun penjajah-penjajah Eropah, pedagang-pedagang Eropah ke Nusantara. Kemudian dibincangkan juga beberapa tragedi ataupun kisah sejarah, misalnya perjanjian Breda pada 1667, bagaimana perjanjian itu mempengaruhi pentadbiran dan politik masyarakat di Nusantara, khususnya di Kepulauan Indonesia. Kemudian perbincangan berkaitan dengan Lanun Borneo. Ini satu sejarah yang mungkin jika sebelum ini kurang diberi perhatian. Kita selalu mendengar soal-soal sejarah politik, tapi ini satu yang menarik yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Farishno berkaitan dengan the invention of Borneo pirate pada abad yang ke-19. Kemudian dibicarakan tentang penjajahan, kolonialisme oleh Spanyol dan juga berkaitan dengan wujudnya hubungan antara masyarakat Melayu dengan Spanyol, khususnya di Filipina. Begitu juga dengan beberapa perbincangan lain, misalnya peranan ulama dalam politik dan juga perjuangan menentang kolonialisme. Kemudian dibicarakan tentang tokoh-tokoh agama, misalnya oleh Tuan Guru Abdullah bin Qadir Abdul Salam, seorang hero Melayu di Afrika Selatan, di Cape Town. Kemudian juga dibincangkan tentang bagaimana wujudnya atau berkembangnya industri riba dalam perdagangan dan ekonomi di kolonial Malaya yang dibicarakan oleh Profesor Nazari Ismail. Begitu juga dengan pengisahan Islam, Colonial History and Malaysia Foreign Policy. Ini satu yang juga saya fikir menarik, melihat bagaimana Nusantara berinteraksi dengan masyarakat di luar Nusantara. Dan juga bab yang ke-12 berkaitan dengan krisis identiti. Dan juga dalam bab yang ke-13, satu perbincangan yang pada saya cukup menarik. Saya bila membaca buku ini, saya terus ke bab 13 dulu, berkaitan dengan colonial myth of the lazy native. Membicarakan pandangan Syed Hussein Alatas dalam melihat perspektif masyarakat pribumi malas dari perspektif kolonial. Ini satu perbincangan yang pada saya cukup memberi makna dan menarik sekali. Baik, seluruhannya buku ini setebal 323 muka surat adalah sebuah buku yang banyak memberi refleksi kepada kita
berkaitan kefahaman kita tentang konsep tamadun Melayu dan apakah perkara-perkara ataupun hal-hal yang telah mempengaruhi kewujudan tamadun itu, yang pertama. Yang keduanya adalah bagaimana tamadun Melayu itu, khususnya di Nusantara ini, telah berinteraksi dengan pengaruh luar, khususnya pengaruh kolonial, penjajahan daripada Eropah. Dan bagaimana orang-orang Melayu mempertahankan budaya mereka dalam tempoh kolonialisme itu. Baik, saya bila baca buku ini, saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh Gellner yang bertajuk Nations and Nationalism. Dalam buku Gellner ini, sebuah buku yang nipis saja, beliau telah membicarakan tentang masyarakat itu ada dua bentuk, iaitu yang disebut sebagai the agrarian, masyarakat pertanian. Yang keduanya masyarakat industri ataupun maritime pada masa itu, ataupun masyarakat lautan. Maksudnya ada dua kaedah ataupun dua bentuk pembentukan ciri-ciri masyarakat yang disebut sebagai masyarakat pertanian, agrarian, dan juga satu lagi masyarakat maritime ataupun kemudiannya digunakan istilah industri oleh Gellner. Baik, ciri-ciri dua masyarakat ini sangat ketara perbezaannya dan apa yang kita ada pada hari sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pembentukan ciri-ciri masyarakat itu. Dari mana kumpulan masyarakat kita itu datang, cara pemikirannya, budayanya itu sangat dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh kegiatan ekonomi mereka. Kalau masyarakat Melayu itu, kalau pada zaman Melaka, di Singapura, Temasek ataupun Singapura kemudiannya, dan juga di Pulau Pinang pada peringkat awalnya, kita dapat lihat, dan di Johor juga misalnya, kita dapat lihat bagaimana masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh maritime, kelautan. Mereka terbuka kepada perdagangan luar, mereka berinteraksi dengan berbagai pihak dari seluruh dunia dan itu telah membentuk satu budaya ataupun culture yang mengakar dalam masyarakat dia. Mengikut Gellner, maritime ataupun masyarakat maritim ni ataupun masyarakat industrial ni, mereka mempunyai sifat-sifat yang terbuka, terdedah kepada pemikiran luar dan mereka pada waktu yang sama boleh ataupun mampu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan masyarakat luar pada waktu itu. Berbeza dengan masyarakat agrarian yang disebut oleh Gellner ni, mereka biasanya masyarakat yang tertutup, mempunyai teras budaya yang rigid, mereka kurang berinteraksi dengan orang luar dan mereka lebih suka meneruskan ataupun mengekalkan ciri-ciri budaya, amalan, adat yang mereka pegang selama itu ataupun sebelum itu. Jadi masyarakat maritim ini ataupun kelautan ini ataupun disebut oleh Gellner sebagai masyarakat industri ini, mereka lebih pragmatik, lebih terbuka kepada perubahan dan bersedia untuk mengubah suai mengikut keperluan dan keadaan semasa. Manakala masyarakat agrarian ini, walaupun hari ini mereka mungkin tidak bertani lagi, tetapi mereka mewarisi the mindset ataupun cara fikir masyarakat agrarian. Mereka biasanya lebih tertutup, tidak bersedia untuk berubah, melihat bahawa apa yang mereka lakukan dan adat yang mereka pegang itu adalah yang terbaik dan akhirnya apa yang menyebabkan berlaku adalah mereka akan ketinggalan dalam persaingan dalam kehidupan. Selain itu, agrarian juga mempunyai satu sistem pentadbiran ataupun sistem kepimpinan yang begitu jelas sempadannya antara pentadbir dengan pemimpin dengan orang yang dipimpin. Mereka menyerahkan semua keputusan-keputusan besar itu kepada kepimpinan mereka dan mereka melihat kepimpinan mereka itulah orang yang patut mereka pegang, mereka sanjung, mereka puja dan dengan kepimpinan itu juga mereka mengharapkan bantuan, sokongan datang kepada mereka. Berbeza dengan masyarakat maritim tadi ataupun maritime tadi, masyarakat industri, mereka lebih berdikari, mereka lebih bersedia untuk meneroka, mencari ruang-ruang dan bidang-bidang baru, mereka bersedia untuk menerima cabaran dan saling bersaing antara satu sama lain. Seperti dalam bidang perniagaan, perekonomian dan sebagainya. So, kedua-dua bentuk masyarakat ini wujud walaupun telah dibincangkan oleh Gellner pada tahun 1960-an di Eropah, di Barat,
Tetapi sebenarnya apa yang disebut oleh Gellner itu sebenarnya masih wujud dalam masyarakat kita pada hari ini. Walaupun berlaku pembauran ataupun percampuran antara orang yang berpemikiran agrarian itu di dalam masyarakat yang berpemikiran maritime ataupun industri, tetapi kedua-duanya saling sulam menyulam, dan kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu seseorang individu itu boleh saja berfikiran agrarian, dan pada waktu yang lain beliau boleh juga berfikiran sebagai maritime. Itu yang menariknya tentang bagaimana evolusi budaya berlaku dalam masyarakat kita sebab dipengaruhi oleh ekonomi ataupun kegiatan masyarakat. Baik, bila saya membaca buku ini, saya teringat sebuah filem yang saya baru tonton bersama keluarga beberapa hari yang lepas. Sebuah filem kisah benar daripada kisah di Malawi, negara Malawi. Yang filem itu bertajuk The Boy Who Harnessed the Wind, mengisahkan bagaimana seorang anak kecil telah berjaya mengubah kehidupan ibu bapanya hasil daripada usahanya meneroka dan membantu ibu bapanya mendapatkan air. Sebab musimnya adalah musim kemarau di Malawi pada waktu itu. Baik, kisah itu mengingatkan saya kepada bagaimana masyarakat Melayu kadang-kadangnya tidak bersedia untuk berubah, ataupun masyarakat Melayu agrarian khususnya yang tidak bersedia untuk berubah, dan melihat ada perkara-perkara yang mereka ingin warisi dan kekalkan, walaupun dalam keadaan-keadaan yang lain mereka perlu berubah untuk memajukan bangsa mereka. Baik, sebab itu bila kita bercakap soal tamadun Melayu, seperti yang telah dikaryakan dalam buku ini, bila kita bercakap soal tamadun Melayu, perjuangan untuk mempertingkatkan dan mempertahankan tamadun Melayu dalam keadaan dunia yang serba global, dunia yang serba bersaing untuk mencari kemajuan, apakah bangsa Melayu perlu kekal dengan apa sahaja yang mereka ada, atau mereka harus maju dan bersedia untuk menerobos idea-idea baru dalam kehidupan mereka. Jadi inilah perkara-perkara yang dibincangkan dalam buku ini, dan menariknya para pengkaji dan juga penulis buku ini adalah mereka yang sememangnya telah lama meneliti dan mengkaji berkaitan dengan tamadun. Menarik buku ini pada saya, dan sebab dia masih baru, tentulah perbincangan dia itulah perbincangan yang segar, yang kita dapat lihat perspektif hari ini, masyarakat hari ini, sarjana hari ini, dan beberapa pandangan itu mungkin tidak sama ataupun tidak serupa dengan perbincangan-perbincangan yang telah dikemukakan oleh orientalis barat, oleh pemikir-pemikir kolonial apabila kita merdeka dahulu. Jadi saya rasa patut dan mesti baca buku ini, khususnya kepada mereka yang meneliti dan mewacanakan tentang budaya Melayu, sejarah Melayu, jati diri bangsa Melayu, dan yang selalu bercakap tentang survival Melayu. Okey, jumpa lagi dalam program bedah buku yang lain. InsyaAllah kita akan cuba bawa buku yang baru-baru untuk kita bincangkan, sebab dengan cara ini kita dapat memperkenalkan buku-buku yang keluar dalam pasaran untuk rakan-rakan dapatkan dan mula membaca. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.